Okey guys, hari ni kita nak cover satu topik yang sangat menarik. Sebenarnya ramai dah PM dengan abang, ada yang WhatsApp lah, ada yang komen lah, iaitu cara ataupun tips untuk kita nak membuat pilihan motosikal second hand. Abang akan ceritakan dengan korang dengan detail apakah tips-tips ataupun apakah secret of the secret untuk korang membuat pilihan yang tepat untuk memastikan korang dapat memakai motosikal kegemaran korang tanpa ada masalah. Bagi anda yang ingin membeli motosikal second hand ni, korang kena tahu ada beberapa step yang kita perlu lakukan untuk memastikan kita dapat membeli motosikal yang kita minat. Antara perkara yang perlu kita tahu ialah research. Yang kedua ialah korang perlu ada documentation, dan yang ketiga korang perlu physical check pada motosikal yang korang nak beli. Tapi ingat, bila kita cerita tentang nak membeli motosikal ni, kita nak kena tahu di dalam urusan jual beli motosikal ini, perkara paling penting perlu ada pada kedua-dua pihak, antara penjual dan juga pembeli, ialah jujur. Pastikan korang dapat penjual yang jujur. Cari track record, lihat posting-posting ataupun iklan-iklan yang dilakukan. Pastikan maklumat yang anda terima daripada penjual dan juga maklumat yang anda beri kepada penjual ini perlulah telus. Kerana apa? Sebarang interchange maklumat yang korang lakukan akan memastikan korang dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih motosikal korang. Di dalam pembelian motosikal ni, research merupakan satu elemen yang paling penting. Sebab apa? Bila kita membuat research yang betul, kita akan dapat menapis ataupun kita akan dapat melihat motosikal yang berkualiti, yang berpotensi. Tanpa research, kalau kita nak beli motor membabi buta, maka kita akan ada banyak masalah. Bila kita cerita tentang research, perkara pertama yang perlu kita tahu ialah kehendak dan juga keperluan. Kita kehendak, kalau ikut abang nak beli V4R Super Leggera. Tapi dari segi keperluan, adakah ianya merupakan satu jentera yang abang perlukan? Adakah ia memenuhi kriteria gaji abang? Bagaimana cara abang nak menyelenggara pada masa depan? So ini semua termasuk di dalam research. So bila kita nak beli satu motosikal, contoh motosikal yang akan gunakan untuk kegunaan harian, so kita buat research. Kita kena ada kriteria seperti jenis motosikal. Kita nak beli motosikal apa ni? Naked bike ke, super bike ke, sport bike ke, 250 ke, 500cc ke, 1000cc ke, 1300. So kita kena tengok motosikal apa yang kita nak pakai mengikut kolom gaji kita. Benda ni kita kena pastikan mengikut kolom yang kita tetapkan. Saya mempunyai modal sedemikian, so kita cari motosikal yang jatuh di dalam kriteria ini. Sebab apa? Itu akan menyebabkan kita dapat memilih motor yang sesuai dengan kita. Tahun bila dibuat? Kerana apa? Ada motosikal yang dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Memang rendah. Kalau kita tengok market tu, kadang-kadang 20,000 boleh dapat superbike. Tapi tahun dibuat ni terlampau lama, yang menyebabkan akan mendatang buat maintenance ni dia akan jadi susah. Spare part dia tak jumpa dan sebagainya. Dan juga kita kena tengok juga, adakah kita mampu untuk menyelenggara motosikal ni pada masa akan datang. Insurans, road tax, spare part dia bagaimana, senang ke susah nak dapat spare part dia? Adakah perlu order lama ke, macam mana, masih ada lagi kah spare part motosikal ni di dalam pasaran? So inilah penentu atau penanda aras apabila kita nak membeli satu-satu jenis motosikal. Sebab kita kena tahu, urus niaga pembelian motosikal, lagi-lagi superbike ni bukanlah satu urus niaga yang murah. Kadang-kadang kita tengok urus niaga dia sampai beratus ribu, 150,000, 200,000, 300,000 dan sebagainya. So oleh itu kita perlu memastikan pilihan yang kita buat adalah pilihan yang tepat dan juga pilihan yang bijak. Bukan nak cakap lah, memang ada orang ni dia pun suka beli motosikal second hand. Sebab apa? Kalau kita tengok motosikal baru ni, ada beberapa perkara yang bersangkut atau berkait dengan motosikal baru. Salah satu daripada dia ialah harga motosikal baru ni setelah beberapa tahun akan jatuh dengan mendadak. Kita panggil depreciation lah, ataupun susut nilai. Motosikal ni kau pakai setahun, yang mana contoh BMW, hari ni abang beli harga dia 150,000, tapi lepas setahun atau 2 tahun, motosikal ni korang boleh beli dengan harga mungkin 110,000, mungkin 120,000, disebabkan oleh susut nilai. Dan yang kedua, motosikal baru ni mungkin ada masalah, ada recall, ada maintenance yang perlu korang hantar pergi, kesalahan atau kesilapan pada manufacturing defect yang menyebabkan motosikal ni mungkin akan masuk bengkel beberapa kali. So mereka tidak mahu membeli motosikal yang mana mereka perlu bayar monthly, tapi end up motosikal ni lebih banyak disimpan di dalam bengkel. Memang akan ada masalah ataupun penyakit-penyakit yang memerlukan mereka
ditinggalkan di service center dan sebagainya. Ada orang ni dia orang tak nak beli. Sebab apa dia tak nak beli motor baru? Sebab dia orang nak beli motor yang apabila dia orang dapat motor ni dah tak ada masalah. Motor ni semua jenis-jenis servis record ataupun servis recall mereka dah selesai. Motor ni mereka dapat dengan adanya maintenance yang sepatutnya, dan mereka beli motosikal ni mereka pakai saja dengan harga yang lebih rendah, dengan kuasa dan juga performance yang sama macam motosikal baru. Selain tu juga dia orang ni bila beli motosikal second hand ni, kebanyakan masa ni mereka ni dapat mengurangkan kos modifikasi pada motosikal ni. Bayangkan beli motosikal second hand datang dengan brake pad yang dah ditukar kepada Z04 yang lebih ekstrim, ditukar dengan brake Brembo, tukar dengan brake disc Brembo, ditukar cover set, exhaust dan sebagainya. So semua ni yang abang ceritakan tadi ni, ini jatuh ke dalam kita punya kategori research. Sebab itu research ni paling penting. Research ni akan menyebabkan kita dapat memilih motosikal yang elok. Tanpa kita adanya kita kaji selidik motosikal ni, dia akan menyebabkan kita akan membuat pilihan yang tidak tepat, mungkin akan membuat pilihan yang mendatangkan kemudaratan kepada kita. Seterusnya kita masuk ke dalam bahagian documentation. Apabila kita nak beli sesebuah motosikal ni, yang pertama kita perlu memastikan motosikal ini adalah motosikal atas nama orang yang kita nak beli. Elakkan pembelian motosikal sambung bayar. Minta maaf, mungkin ada yang akan mengecam, mungkin ada yang akan mengutuk video abang ni, tetapi elakkan pembelian motosikal sambung bayar. Beli motosikal dengan cara nama anda telah berada pada atas geran itu. Yang kedua, pastikan kita membeli motosikal yang mempunyai documentation service yang lengkap. Jangan terpedaya dengan motosikal mempunyai low mileage dan sebagainya. Bayangkan ada orang dia ni nak cari motosikal semata-mata yang low mileage. Minta maaf abang nak cakap dengan korang tahu tak, dekat luar sana terlampau ramai orang yang memberi perkhidmatan tukar mileage. Daripada mileage 100,000 jadi 10,000 pun boleh. So oleh itu, jadi pembeli yang bijak, cari motosikal yang mempunyai documentation. Servis dia, servis record, wharf clearance dia, bila dia buat, bila tukar minyak hitam, bila dia jaga dia punya air filter, bila dia tukar spark plug, coolant. Benda ni akan menyebabkan bila anda pakai motosikal ini lebih baik daripada motosikal yang low mileage ditinggalkan bertahun-tahun. Bayangkan motosikal tak bergerak, bila korang beli akan ada banyak masalah. So oleh itu lebih baik anda membeli motosikal yang high mileage tetapi mempunyai servis record yang lebih baik. So step yang ketiga kita panggil sebagai physical checking. Kita kena check secara fizikal motosikal ni overall. Kita tengok cover set dia, adakah terdapatnya kesan-kesan accident pada tangki dia, pada swing arm dia ke, pada dia punya balancer ke, rim dia ada bengkok ke, ada lekuk ke, fork dia sengit ke. Kita tengok secara overall, kita tengok ada tak kesan-kesan seperti kesan accident, penukaran cover set original kepada aftermarket daripada China. Ingat cover set Superbike ni sangat mahal. Kalau boleh dapatkan cover set original. Ada yang ni tukar cover set China sebab dia orang sayang dengan cover set original. Kalau korang ada penjual macam ni dan dapatkan cover set original, itu yang pertama. Pastikan korang check overall. Pastikan korang check dalam keadaan yang terang. Jangan pula korang check motosikal ni tengah malam, gelap, bawah lampu pun malap-malap. Aduh, gagal. Supaya korang boleh tengok benda ni, boleh tengok setiap detail ni. Kedua, check bahagian enjin. Kalau boleh, test motosikal. Bawa motosikal ni test, bawa, dengar enjin dia macam mana, ada bunyi knocking ke, ada bunyi yang tidak sepatutnya, ada leaking ke. So kalau korang tak pandai untuk check enjin ni, dapatkan perkhidmatan daripada orang yang profesional, daripada mekanik, daripada orang-orang yang tahu cara untuk menilai enjin dan sebagainya. Lepas tu check korang punya sistem brake. Ni ramai yang terlepas pandang. Bila mereka beli motor, diorang dapati motosikal ni dapat brake disc dah sengit, dah bengkok dan sebagainya, brake pad dah makan sampai habis. So check brake pad, check brake disc, check sistem brake tu ada leaking ke, hose dia ada bocor ke, pump dia ada masalah atau tidak. Check benda ni. Seterusnya, check juga dia punya suspension. Pastikan suspension ini bila korang tekan dia balik tak ada bunyi, tak ada bunyi ketak-ketak ke. Suspension korang paling penting. Kebanyakan orang ni bila dia beli motor second hand yang dah ditinggalkan lama ni, dekat batang fork dia sampai berkarat. Korang tahu tak, kalau benda tu dah berkarat, suspension ni dah tak boleh pakai. Kena kau pakai motor Superbike
sampai batang fork depan tu boleh sampai 11,000 12,000 harga dia. So kalau korang ada motosikal, pastikan suspension berada dalam keadaan elok. Pastikan dia tak sengit, dia tak bengkok, dia tak ada pitting dan dia tak ada luka pada permukaan krom dia. Suspension monoshock belakang ni tak leaking. Last sekali, bila nak beli motosikal ni, tengok aksesori yang terdapat pada motosikal. Ada motosikal ni diorang dah dilengkapi dengan pelbagai aksesori. Dia datang dengan sistem braking Brembo, sistem suspension all-in, full system exhaust dan sebagainya. Ini adalah satu advantage. Jangan jadikan aksesori ni sebagai satu benda yang korang letak pada bahagian depan. Enjin korang abaikan dia punya suspension, abaikan dia punya track record. Yang korang pentingkan ialah aksesori. Sebenarnya aksesori ni adalah satu surplus ataupun kita panggil plus factor untuk korang nak beli motosikal ni. Ada satu perkara yang abang rasa wajib kita ambil tahu, iaitu history motosikal. Benda ni ramai orang sebenarnya terlepas pandang semasa mereka membuat pembelian. First, kita lihat berapakah pemilik orang yang telah memiliki motosikal tersebut. Kalau anda adalah orang yang kedua, anda boleh bertanyakan kepada penjual tu kenapa dia jual. Cuba berkomunikasi dan mendapatkan maklumat kenapa mereka mahu menjual motosikal mereka. Jikalau anda melihat satu motosikal ni dijual dalam keadaan yang sangat kerap, contohnya dalam masa setahun sampai 4 pemilik atau 3 pemilik, bermakna motosikal ni mungkin ada masalah. So korang kena pastikan bila korang cek dia punya history ni, pastikan korang dapat history detail yang betul, yang tepat. Cek juga pernah tak motosikal ni ada terlibat dalam kemalangan ke, kes kecurian ke atau sebagainya. Tidak bermakna motosikal kemalangan tak boleh beli, tetapi kena pastikan alat yang mereka gantikan, parts yang mereka gantikan adalah parts yang original. Sebab bila kita beli motosikal yang dah alami kemalangan ni, dia ada beberapa perkara yang mungkin akan rosak kalau dia tidak diganti. Kalau mereka telah membuat gantian yang sepatutnya, okey, tak apa, boleh beli motosikal ni. Tapi kalau mereka tak buat gantian, ini yang akan mendatangkan masalah kepada pembeli baru. Untuk memudahkan korang, kalau katakan korang tak pandai dalam nak membeli motosikal second hand ni, korang tak ada kepakaran, dapatkan perkhidmatan atau nasihat daripada orang yang lebih mahir. Sebaik-baiknya lakukan test ride supaya anda boleh menilai motosikal yang anda akan beli. Tanpa test ride, sebenarnya anda membuat satu pembelian yang kosong. Jangan tergesa-gesa. Ramai orang mereka ni nak beli motosikal sebab nak ikut trend. Nak ikut kawan. Kawan beli Ducati, dia nak beli Ducati. Kawan beli ZS10, dia nak beli ZS10. Pastikan anda mempunyai financial yang cukup. Anda mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam keadaan motosikal, servis, maintenance dan kos-kos yang sepatutnya dalam diri anda boleh menanggung motosikal ini supaya dia tidak menjadi pasu bunga di rumah anda. Apabila beli motosikal superbike ni, pastikan ada lesen guys. Kalau jadi sesuatu, kalau anda tak ada lesen, dia macam mati katak guys. So pastikan anda mempunyai lesen. So, abang harap video ni dapat memberi anda sedikit sebanyak information tentang bagaimana anda boleh membeli atau membuat pilihan untuk membeli motosikal second hand atau motosikal superbike kegemaran anda. Apa-apa pun, jangan lupa untuk like, share and comment. Kepada korang yang masih lagi belum subscribe abang, sila subscribe sekarang. Tekan button subscribe tu, jangan lupa untuk tekan bell tu, notification. Dan apa-apa pun, haul yau miau miau ciao ciao, mantap Pak Bu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.